الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkanlah segala ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang wakil Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh jatuh kuasa Masjid IPM, para ustaz, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, bayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang telah mengurniakan nikmat sihat pada tubuh badan kita, Tuhan yang telah membuka ruang dan peluang kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Lantas kita pada saat ini, Allah SWT telah mentaufikkan kita, mempermudahkan kita melangkahkan kaki ke rumahnya. Allah Ta'ala izinkan kita dapat solat maghrib secara berjemaah, dan Allah pilih kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang sedang menunggu-nunggu waktu solat, iaitulah solat Isya. Serta dalam masa yang sama, Allah pilih kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang cintakan ilmu, yang suka duduk dalam majlis ilmu. Maka sewajarnya kita ucapkan syukur yang tidak terhingga buat Allah, kerana kita berada dalam situasi yang terbaik, iaitulah seperti mana Nabi bagi tahu kepada kita bahawa orang-orang yang menunggu-nunggu di antara satu waktu solat ke satu waktu solat, mereka ini akan didoakan oleh para malaikat Allah, seperti mana disebut dalam hadis yang sahih. Malaikat mendoakan dengan doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, Kau ampunkanlah orang ini, Ya Allah, Kau rahmatilah dia. Jadi dengan hanya kita duduk sahaja ni tuan-tuan, menunggu-nunggu di antara satu waktu solat ke satu waktu solat, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, para malaikatnya berdoa untuk pengampunan dan kerahmatan untuk kita. Jadi ini satu perkara yang senang, ganjarannya besar, ya tuan-tuan. Jadi dengan hanya duduk saja, kita dengar pengajian sambil kita niat nak tunggu satu waktu solat, kita dapat pahala, masya-Allah, ya. Tempat lain tak dapat. Kalau duduk kedai mamak, kedai kopi, tempat lain tak dapat seperti mana ganjaran yang Nabi beritahu tadi. Kita hanya duduk saja kan tuan-tuan. Jadi para ulama ada sebut, jika engkau merasakan bahawa dirimu banyak dosa, perlukan banyak pengampunan, lazimilah rumah Allah dan lazimilah menunggu-nunggu di antara satu waktu solat ke satu waktu solat. Kerana dengan dudukmu itu sahaja, malaikat Allah mendoakan pengampunan dan rahmatan untuk. Apatah lagi jika duduk pula dalam majlis ilmu. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis yang sahih juga, orang yang duduk di atas jalan menuntut ilmu ini, ya, mereka ini orang yang Allah ingin berikan kebaikan kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah mahu berikan kebaikan kepadanya, nescaya orang itu Allah buka jalan kepadanya untuk
tafaqquh fid din, untuk memahami, mendalami perkara berkaitan dengan agama. Begitu juga Nabi SAW beritahu, orang yang duduk di atas jalan menuntut ilmu ini, Allah akan bukakan jalan-jalan yang mudah menuju syurganya. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Sesiapa yang berada di atas jalan mencari ilmu, dengan niat dia mencari ilmu, memahami perkara agama, nescaya Allah akan mempermudahkan jalannya menuju syurga Allah SWT. Justru marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah pilih kita lagi di kalangan orang-orang yang sentiasa ditaufikkan untuk hadir ke rumah Allah dan berada dalam majlis ilmu seperti mana yang kita lakukan pada saat ini. Muslimin dan muslimat para jemaah yang dikasihi, insya-Allah pada malam ini menyambung kembali perkongsian kita bersama dengan jemaah dalam siri perbincangan dalam buku kecil kita yang bertajuk Hisnul Muslim ini, ataupun kita terjemahkan dengan nama Perisai Muslim, yang menghimpunkan siri bacaan doa dan zikir daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah di permulaan kitab kita ini, penulis kitab ini Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani, dia memulakan dulu dengan meletakkan beberapa ayat Quran Karim dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan doa, kelebihan-kelebihan zikir sebagai mukadimah sebelum masuk ke dalam perbincangan yang lebih fokus kepada melihat amalan-amalan doa, amalan-amalan zikir yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Dalam pertemuan yang terdahulu, kita telah bacakan beberapa ayat Quran Karim yang diletakkan dalam kitab kita ini, tuan-tuan, yang dihimpunkan di dalamnya ayat-ayat yang menunjukkan kelebihan zikir kepada Allah SWT. Bagi jemaah yang dikasihi yang mengikuti pengajian kita ini, tuan-tuan, jika tuan-tuan boleh jumpa buku ni, boleh beli buku ini, ataupun boleh saja guna buku dalam secara online tu, tuan-tuan download saja versi PDF tu, jemaah type saja dekat Google, tekan saja Perisai Muslim, nanti akan jumpa buku e-book kita yang telah kita edarkan percuma fi sabilillah. So, kami belajar dulu, telah diterjemahkan bersama dengan guru kami. Dan alhamdulillah buku tersebut disebarkan secara percuma. Jemaah boleh follow, ikuti melalui buku tersebut pun boleh. Ataupun ada juga sahabat-sahabat buat dalam bentuk apps dekat Play Store tu, tekan saja Perisai Muslim. Ada pelbagai versi barangkali, in English pun ada, in Arabic pun ada. Ustaz boleh tengok dengan tajuk Hisnul Muslim. Di sana dihimpunkan apa yang kita bincangkan di dalam majlis ilmu kita pada setiap hari Jumaat minggu ketiga, ya tuan-tuan. Jumaat ketiga pada setiap bulan, insya-Allah jika diberikan kelapangan, kita akan sambung bersama dengan jemaah di sini. Baik tuan-tuan yang dikasihi, saya ulang kaji sedikit. Dalam pertemuan yang terdahulu, kita telah bacakan ayat Quran yang pertama yang menyebut tentang kelebihan zikir, iaitulah di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Allah Ta'ala kata, Fazkuruni, oleh kerana itu ingatlah aku. Uzkuruni, ingat aku, sebut aku, kata Allah. Justru apa yang kita dapat, azkurukum, aku akan ingat kamu. Jika jemaah masih ingat, hari itu kita dah bahaskan para ulama tafsir, antaranya Al-Imam Al-Baghawi menyebut dalam tafsirnya, uzkuruni fin ni'mati wal rakha azkurukum fi syiddati wal bala. Allah kata, tuan-tuan, suruh ingat dia, kata ulama tafsirannya ialah, ingatlah aku ketika mana kamu dalam keadaan kamu menikmati nikmat yang aku bagi kepadamu, dan ketika mana kamu dalam keadaan senang, sihat, bahagia, tak ada masalah, ingatlah aku. Azkurkum, aku akan ingat kamu masa bila? Fi syiddah wal bala, masa kamu diuji dengan kesusahan, kamu ada masalah, kamu ada tekanan. Tak semua kita duduk sentiasa senang, tuan-tuan. Ada ketikanya susah, ada ketikanya berhadapan dengan bala bencana. Jika masa senang ni kita ingat Allah, insya-Allah masa susah Allah ingat kita. Dengan cara Allah bagi kita kuat, Allah Ta'ala bagi kita sabar, dan Allah Ta'ala berikan ganjaran yang besar kepada kita.
Itu sebagian ulama tafsir menyebut demikian. Manakala Al-Imam Ibn Katsir rahmatullah alaih dia petik kata-kata daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan uzkuruni ialah uzkuruni bi ta'ati. Kalian ingatlah aku dengan cara apa? Melakukan ketaatan kepadaku. Dirikan solat, zikir, baca Quran. Itu kita cara ingat Allah SWT. Lalu aku akan ingat kamu azkurukum. Aku ingat kamu dengan apa? Bimaghfirati. Aku akan ingat kamu dengan cara aku bagi pengampunan kepadamu. Itu yang dimaksudkan kata para alim ulama. Jadi tuan-tuan dan kasihi, itu antara lainnya. Seterusnya ayat yang kedua yang kita baca pertemuan yang terdahulu, yang surah Al-Ahzab ayat 41. Allah bicara tentang ayat menyuruh supaya zikir, ingat dia banyak-banyak. Firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Bila Allah panggil orang yang beriman, kita rasa, Ya Allah, mudah-mudahan aku ini termasuk dari kalangan orang yang beriman. Allah suruh apa? Bila Allah panggil orang beriman, Allah suruh Uzkurullah, Ya ayyuhallazina amanu uzkurullah. Wahai orang beriman, ingatlah Allah, zikir kepada Allah, sebut selalu akan Allah Azza wa Jalla. Bukan takat sebut, bukan takat zikir. Tuan-tuan, jemaah masih ingat hari itu kita sebut dalam ayat yang berkaitan dengan ayat zikir, Allah sebut dengan caranya ialah katsiran, banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Tuan-tuan, kita pernah cerita sebelum ni, kalau kita baca ayat berkaitan dengan solat, puasa, zakat, haji, ada tak sebut banyak-banyak? Tak jumpa. Melainkan ayat zikir sahaja Allah Ta'ala sebut katsiran, dengan banyak. Ya. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, kita juga tengok kata para alim ulama tafsir, antaranya Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alim Tanzil, disebut ingat Allah dengan ingatan yang banyak ini dengan erti kata, iaitulah kita sebut ingat Allah pada waktu bil-laili wan nahar, pada malamnya, pada siangnya, fil barri wal bahr, masa kamu berada di daratan, masa kamu berada di lautan, fis sihhati was suqmi, ketika mana kamu sihat, ketika mana kamu sakit, wa fis sirri wal alaniyah, masa kamu dalam keadaan seorang-seorang, sembunyi-sembunyi ke, atau keadaan kamu ramai-ramai, keadaan kamu zahir dengan orang lain, ingat Allah banyak-banyak. Jadi dalam ayat tadi, jika kita baca lebih lanjut, Allah Ta'ala sebut wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya? Lepas Allah suruh ingat dia banyak-banyak, Allah kata bertasbihlah, memuji Allah, bertasbih, menyucikan Allah. Masa bila? Bukrah wa asila. Bukrah kalau kita baca dalam bahasa Arab, bukratan ini pada waktu awal pagi, wa asilan pada di penghujung hari. Di sinilah nanti kita akan baca dan kitab ini nanti tuan-tuan, kita akan jumpa zikir as-sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Ataupun masyhur tempat kita dengan zikir maksurat. Ya. Jadi ada zikir-zikir dalam banyak riwayat hadis yang sahih menyebut tentang Nabi suruh baca zikir pagi dan zikir petang. Mungkin kita ambil sikit sebelum kita bincang, jumpa ke depan lagi. Yang senang-senang ni yang saya suka nak kempen dengan jemaah yang disayangi semuanya, iaitulah Nabi ajar kita untuk zikir pada pagi hari. Tuan-tuan, kita bacalah bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali baca. Hadisnya nanti kita bincang kemudian masa jumpa zikir pagi petang. Dan bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Jadi dua doa ni saya tengok zaman Covid dulu tuan-tuan, doa ni dia viral, dia masyhur, dia famous, banyak orang baca. Cuma sayangnya bila habis dah Covid ni dah tak ada, alhamdulillah, orang mula lupa dah zikir-zikir doa ni. Ya. Yang masa dulu ni takut kena Covid, pakat baca aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, daripada segala perkara yang tak baik. Dia baca ni takut. Itu zikir pagi tuan-tuan, patutnya habis 3 kali pagi. Dia punya dos dia 3 kali pagi. Dalam hadis yang sahih disebut, cuma hadisnya nanti kita baca kemudian. Dan petang hari juga Nabi suruh baca bacaan ini juga. Kemudian satu lagi yang juga saya suka nak sebut ulang-ulang, yang dulu selalu dekat Malaysia ni kita dah tengok,
duk sebut dekat TikTok, dekat Facebook, dekat YouTube. Itulah bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah, yang dengan namanya ini tuan, tidak ada satu pun mudarat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard. Segala perkara yang berada di langit di bumi tidak akan boleh memudaratkan dengan barakah, dengan kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senang. Lagi senang pada itu apa dari boleh kasih bacaan al-muawwizat. Muawwizat ini gelaran bagi 3 surah masyhur di alam Melayu, kita panggil 3 kul. Orang Arab dia tak kata salah satu kul, tak jumpa dalam hadis dalam kitab. Alam Melayu sebut 3 kul. Tapi tuan-tuan digelar dalam hadis Nabi dengan nama muawwizat. Apa maksud muawwizat? Surah-surah yang menjadi pelindung, pendinding kita dengan izin Allah. Apa dia tu? Surah apa tu? Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas. Tuan-tuan, dalam hadis sahih juga Nabi ajar baca pagi hari 3 kali, petang hari 3 kali. Consistently kita mesti settle yang ni. Allah pelihara kita, Allah lindung kita daripada segala perkara tak baik. Tuan-tuan, itu zikir pagi petang. Banyak lagi, cuma saya petik tadi kebetulan ayat tadi kalau kita baca Allah Taala sebut wasabbihuhu bukratan wa asila. Jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, kita lihat lagi kata para ulama tafsir, antaranya Al-Imam Ibn Katsir. Dia kata amara Allah ibadahu al-mu'minin bi kathrati dzikrihim li rabbihim tabaraka wa ta'ala al-mun'imi 'alaihim bi anwa'in ni'ami wa sunufil minani lima fi dzalika min jazilis thawabi wa jamilil ma'ab. Kata Imam Ibn Katsir, Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya yang beriman. Kan Allah sebut ya ayyuhallazina amanu uzkurullah. Allah perintahkan apa? Bi kathrati zikrihim, dengan menyebut supaya mereka ini banyak mengulangi li rabbihim tabaraka wa taala, mengulangi ingatan, ucapan, sebutan, zikir akan Tuhan mereka. Sebab apa tuan-tuan? Kerana Allah dialah yang telah memberi nikmat kepada kita, al-mun'im alaihim, yang selalu buat baik pada kita pun kita selalu teringat dekat dia. Mak ayah kita yang buat baik selalu pun kita kena ingat dia. Isteri kita, suami, anak-anak, kawan-kawan kita yang buat baik pun kita selalu teringat. Ni apatah lagi Allah Ta'ala yang tak berhenti, tak putus-putus bagi nikmat dekat kita. Apa dia? Nikmat bernafas ni. Kalau Allah stop sekejap je kelang kabut kita. Kalau tak percaya, cuba tengok orang sesak nafas. Tuan-tuan, kalau tersekat tak boleh nafas, dia berasa Allah sesak dunia ni. Kita ni Allah bagi dalam keadaan tak berhenti ni, oksigen duk keluar masuk, alhamdulillah kita duk sedut, duk keluar, duk boleh bernafas dengan baik ni sepanjang-panjang. Bukankah sungguh baik Allah Ta'ala, maha baik Allah Ta'ala? Maka tidakkah lagi kita patut fikir Allah tu, patut kita ingat dia selalu, kena selalu teringat dekat dia, sebut alhamdulillah, syukur pada Allah. Banyak lagi nikmat-nikmat lain kalau kita nak sebut. Kata ulama, kerana Allah telah bagi nikmat bi anwa'in ni'ami, dengan pelbagai jenis nikmat, wasunufil minani, dan pelbagai jenis anugerah kebaikan Allah bagi pada kita. Bukan begitu saja tuan-tuan, bila kita teringat kepada Allah ni, bukan ingat saja Allah, biar tak, Allah akan reward kita. Allah bagi pahala dengan ganjaran pahala yang banyak bagi orang yang selalu teringat dekat dia. InsyaAllah semuanya ni kita akan jumpa dalam hadis Nabi yang kita akan jumpa dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaAllah. Tuan-tuan, antara lain yang saya suka sebut juga, para ulama sebut, tuan-tuan, kenapa Allah suruh kita ingat dia banyak-banyak, tuan-tuan, dan ingat Allah banyak-banyak tu dengan cara apa? Dalam sebuah tafsir yang lain, dalam tafsir Taisir Karim Rahman, seorang ulama yang buat tafsirnya, Syekh Sa'di, dia kata ya'muru ta'ala al-mu'minin bizikrihi zikran katsira. Allah suruh orang beriman ni supaya ingat dia dengan ingatan yang banyak, iaitulah dengan cara min tahlilin, dengan sebut la ilaha illallah, sebut apa lagi, wa tahmidin, sebut alhamdulillah, wa tasbihin, sebut subhanallah, wa min kulli qawlin fihi qurbatan ila Allah, dan segala ucapan-ucapan yang Allah Ta'ala suka, yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kat sini saya nak baca sekejap tuan-tuan. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, yang senang ingat, yang ringkas. Nabi suruh, Nabi bagi tahu pada kita bahawa Allah SWT suka kita sebut. Ada beberapa perkataan dalam hadis yang sahih, Nabi sebut ahabbul kalami ila Allah arba'. Perkataan, ungkapan, kata-kata yang disukai oleh Allah ada 4, ya.
Iaitulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senang tak tuan-tuan? Senang sangat, tetapi tak semua orang terpilih untuk buat benda senang, melainkan illa man rahimah rabbuna, melainkan orang yang dapat rahmat daripada Tuhan kita. Ya. Ramai orang tahu zikir sekian-sekian, tapi nak boleh teringat nak buat tu tak semua orang dapat. Jadi Nabi kata perkataan ini Allah suka. Kalau kita selalu ulang perkataan yang Allah Ta'ala suka, kita dapat cinta dan kasih Allah. Dalam hadis tersebut juga punya Nabi nak beritahu senangnya amalan ini, sehingga kan kalau kita terbaliknya pun tak ada salah pun. Contoh kita tak kata subhanallah dulu, kita kata Allahu Akbar dulu pun boleh, tak ada masalah. Apa buktinya? Dalam hadis yang sama Nabi kata la yadurru bi ayyihinna bada'ta. Tak ada masalah kamu nak mulakan yang mana dulu. Nak mulakan Allahu Akbar dulu ke, nak mula subhanallah dulu ke, nak mulakan alhamdulillah dulu ke, tak ada masalah. Subhanallah punya senang, Allah Ta'ala nak bagi kita teringat dekat dia. Dan saya yakin yang paling senang adalah ikut turutan yang selalu kita baca lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini satu benda yang senang kita buat. Jadi muslimat jemaah yang dikasihi, amalan-amalan senang ni mudah-mudahan kita tidak lupa untuk buat. Kita ingat kalau masa kecil-kecil dulu, tuan-tuan bila duduk dengan ayah kita, kadang-kadang ayah saya dulu tuan-tuan pernah menoreh getah juga, pernah jadi nelayan. Kadang-kadang kita ikut dia, orang tua-tua, ibu ayah, pakcik-pakcik. Kadang-kadang kita tengok amalan betul, Masya Allah. Kita ikut dia, kalau dia buat kereta ke, duduk sebelah dia, kita tengok mulut dia, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Ya? Jadi mudah nak ucap benda-benda yang baik. Kita suka tuan-tuan kalau kita duduk dalam keluarga, ibu ayah, anak-anak dia, tuan-tuan selalu puji Allah, selalu zikir pada Allah SWT. Kerana perkataan itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga kita nak sebut jemaah yang dikasihi, Allah Ta'ala sebut وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah puji orang-orang lelaki yang ingat Allah banyak-banyak, dan orang-orang perempuan yang ingat Allah banyak-banyak. Allah bagi apa? Ada dua perkara besar Allah bagi. Lahum maghfirah. Pertamanya Allah bagi pengampunan, keduanya Allah bagi ajran azima, ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, kata Al-Imam Ibn Katsir, hayya Allahu liman hadhihi sifatuhum maghfiratan minhu li dzunubihim wa ajran azima wa huwal jannah. Allah menyediakan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang ada sifat suka memuji Allah, berzikir kepadanya di kalangan lelaki, di kalangan orang perempuan. Allah bagi kepada mereka apa dia? Pengampunan di sisi Allah, pengampunan di atas dosa, maksiat yang mereka lakukan. Tuan-tuan, kita ni penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Kita banyak perkara yang menyebabkan Allah murka. Jadi cara nak hapus, nak delete, nak buang benda ni adalah dengan banyakkan zikrullah, selalu ingat Allah. Dan yang keduanya kata Imam Ibn Katsir, Allah bagi ganjaran yang besar, iaitulah ganjaran syurga, keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia. Itu ayat yang ketiga jemaah yang dikasihi. Kemudian saya bacakan satu lagi ayat yang terakhir yang menyebut tentang pilihan zikir ini. Firman Allah yang ini disebut di dalam surah Al-A'raf ayat 205. Allah Ta'ala sebut, واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Allah kata wazkur rabbak fi nafsika, dan sebutlah Allah, ingatlah Allah, ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu, fi nafsika, dalam dirimu, dengan cara apa? Tadarru'an wa khifah, dengan cara penuh rasa rendah diri, dengan penuh rasa takut, ya, dunal jahri minal qaul, ya, serta dengan perasaan takut melanggar perintahnya, dengan tidak pula menyaringkan suara. Ini satu lagi kaedah, tata cara yang Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran Karim. Orang zikir pada Allah, sifatnya dalam keadaan suaranya tidak terlalu tinggi. Tata cara berzikir, kaedah yang diajak oleh Rasulullah SAW dan disebut oleh Allah, dunal jahri minal qaul,
dengan keadaan tidak pula menyaringkan suara dia. Jadi nak ingat Allah ni bukan jenis zikir kena terloncat-loncat, terlompat-lompat, ya. Kita jumpa ke tuan-tuan dekat Facebook, dekat TikTok, dekat YouTube, viral kadang-kadang orang ingat kepada Allah ni kadang dia ingat pelik-pelik. Saya pernah tengok satu YouTube tu, dia dalam banyak-banyak zikir pelik yang saya tengok ni yang paling pelik. Dia gantung kaki dia dekat atas, dekat atas kayu, lepas tu dia hayun badan dia macam kelawar. Kemudian dia berzikir. Saya pun pelik, adakah macam ni punya susah Nabi ajar ke macam ni skop zikir punya susah? Tak ada, Nabi suruh yang senang-senang. Kemudian di kelompok ramai-ramai, campur lelaki perempuan, dia zikir nama Allah sebut laju-laju kuat-kuat, terhuyung-hayang sampai hilang akal pun ada. Adakah ni caranya? Tidak kena cara ni tuan. Jadi zikir kepada Allah ni ada kaedah, dia ada panduan. Sebab tu ulama ada kitab-kitab yang ditulis tentang fiqhu al-ad'iyati wal azkar. Fiqh tentang kefahaman macam mana tata cara zikir dan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya kita buat itu tidak lari daripada landasan yang tepat. Alangkah ruginya kalau kita zikir banyak-banyak tapi tidak diterima di sisi Allah dan ditolak oleh Rasulullah SAW. Sayang sangat. Jadi untuk mengelak perkara itu berlaku, kena belajar duduk dalam majlis ilmu, kena tahu tata caranya supaya kita buat tepat seperti mana macam mana Allah Ta'ala nak dan Rasulnya suruh. Yang demikian itu akan menghasilkan ganjaran yang besar seperti mana yang disebutkan di awal ayat Quran yang kita baca di awal tadi. Kemudian pada ayat tadi Allah Ta'ala sebut wala takum minal ghafilin. Lepas Allah suruh kita ingat dia dalam diri kita, dalam keadaan gerun dan takut kepadanya, dalam keadaan kita jaga adab-adab tata cara berzikir. Kemudian Allah kata janganlah sesekali kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Siapa mereka orang lalai? Orang yang tidak teringat akan Allah, tidak berzikir kepada Allah. Maka ini adalah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min zalik. Jadi jemaah yang dikasihi, saya tengok antara tafsir ulama kata Imam Al-Baghawi lagi, amara Allah bizikrihi fi suduri wa bitadarru'i ilaihi fi du'a wal istikanati duna raf'i saw wa siyah fi du'a. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya ingat Allah dalam diri kita, dalam dada kita, dalam penuh keadaan tadarru', rasa rendah diri, rasa takut, rasa gerun kepada Allah, serta kita selalu berdoa kepadanya dalam keadaan berzikir, berdoa tanpa raf'us saut, tanpa mengangkat suara yang tinggi, ya, tanpa terjerit-jerit, wasiyah fi du'a, lebih-lebih lagi masa kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak minta kepada Allah pun ada kaedahnya. Tidak bolehlah terjerit-jerit, kita dalam keadaan tak ada tata cara dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini antara lain para ulama kata orang-orang yang ingat Allah, mereka akan ikut jalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jalan yang ditunjuk oleh Nabi adalah jalan yang terbaik. Maka sudah pastilah kata ulama, wala syakka anna al-amal bil azkar al-mashru'ah fi sa'adati fi dunya wal akhirah. Jalan yang terbaik ialah beramal dengan zikir-zikir yang disyariatkan, yang Nabi ajar, yang Nabi sebut dalam hadis-hadis yang kita patut kita ikut. Yang itu insya-Allah dia akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orang tanya, habis Ustaz nak ambil mana doa-doa dan zikir Nabi ni? Ambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Macam mana nak ambil? Kena duduk dalam majlis ilmu. Dan macam mana nak tengok? Kena ambil daripada sumber-sumber yang berautoriti. Jadi kita sayang dengan masyarakat kita, kita kena serve, kena hidangkan kepada masyarakat benda-benda yang memang confirm datang daripada Rasulullah SAW. Kalau kita bagi pada masyarakat, kita menyampaikan, kita beramal perkara-perkara yang tak jelas, jadi kesian dekat masyarakat nanti jumpa dengan Allah, dia tidak dinilai di sisi Allah SWT. Bagi saya ada pengalaman balik kampung. Di satu ketika ada seorang pakcik ni, Tuan Haji ni, dia suka duduk masjid surau, dah arwah dah dia. Dia orang yang sangat suka ulang alik rumah Allah, ya. Satu ketika tu dia uzur, dia tak larat pergi masjid, dia terlantar dekat rumah. Dia pun tanya dekat ayahanda saya, abah kenapa lama tak nampak pakcik ni, Tuan Haji ni? Dia sakit, jadi selalu dia pergilah ziarah dia. Saya pun pergi ziarah dia. Masa ziarah dia sembang-sembang dengan saya. Dia suka bersembang, tanya belajar hukum hakam, belajar pengajian ilmu. Dia dalam majlis ilmu, dia orang paling awal duduk dekat depan. Masya Allah.
Ya, dia suka duduk majlis ilmu. Tapi bila dia tak larat datang masjid, dia rasa sedih tak dapat datang hadir ke majlis ilmu. Tapi dia suka bincang perkara ilmu. Bila sembang saya, dia keluarkan satu kertas, dia tunjuk. Selalu dia bahasakan diri dia Tok Ngah. Tok Ngah tengok ni ada satu amalan orang bagi dekat Tok Ngah. Cuba kau tengok sikit. Ni. Jadi saya pun tengok kertas yang ditulis zikir dan doa. Bila saya perhati, Allahu Akbar, ini amalan apa ni? Bahasa Arab dia pun tunggang terbalik, barisnya pun tak betul. Jadi dia kata orang tu bagi tahu dekat orang, kalau beramal dengan amalan ni, ganjaran dia sekian-sekian, ganjarannya besar. Memang kita tengok masya-Allah. Ya. Jadi saya kata minta maaf banyak berdasarkan apa yang saya belajar, yang saya tengok, yang saya tahu sikit sebanyak bahasa Arab. Saya tengok bacaan ini tidak tepat, bacaan ini tidak tahu dari mana sumbernya, bacaan ini ada campur benda-benda pelik. Ya. Memang nampak macam bahasa Arab, tapi ditulis dengan tulisan yang kita baca lintang pukang barisnya tak betul. Jadi kita kesian, kata Allahu Akbar, kesian kata. Jadi saya bawakan, saya kata saya ada cadangan lain. Saya tunjukkan antara doa-doa dalam buku perisai Muslim ni, doa-doa daripada hadis Nabi, zikir-zikir. Saya tunjukkan yang ini jelas. Ini daripada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini confirm, kita tahu datang sumber yang jelas. Ada kita bagi pada dia. Alhamdulillah tuan-tuan dan rahmat Allah, di penghujung usianya dia suka berpegang dengan amalan tersebut. Jadi yang ni pun kalau kita nak beritahu, kita jumpa dengan Nabi pun kita rasa yakin, kita rasa tenang. Ini jelas, kita bagi dekat orang pun ada tempat berpaut dia. Berpaut di dahan yang kuat, bukan dahan yang rapuh. Jadi kita kesian masyarakat kadang-kadang dalam WhatsApp grup surau, WhatsApp grup masjid, WhatsApp grup taman. Orang dok forward amalan yang tak tahu pada mana sumber dia. Dia dah beramal kadang bertahun-tahun, banyak kali dia buat. Bahkan kalau ada benda campur pelik-pelik, hadis yang palsu, lagi kita kesian. Jadi semua benda tu kita rasa masyarakat perlu ditunjukkan dengan jalan yang betul. Jalan yang benar ialah dengan kita tengok, ambil tempat yang kita yakin, yang betul telah ditapis oleh para ulama. Tugas kita adalah untuk belajar dan beramal dengannya. Baik tuan-tuan, itu yang kita suka sebut berjemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, ya. Di dalam kitab kita ni sebut, dia kata wa yanbaghi lil 'abdil muslim ay yu'ni bil azkar al mashru'ah ina'atan fa'iqatan. Sewajarnya bagi seorang hamba yang muslim itu, sewajarnya dia beramal dengan zikir-zikir yang benar-benar datang daripada Rasulullah, yang disyariatkan, bukan yang direka cipta. Ya. Kadang ada orang zikir, dia puji Tok Syekh dia lebih banyak daripada dia puji Allah Ta'ala. Dan dia puji benda lain lebih banyak dia puji Allah SWT. Jadi sebab tu dia tak dapat ingat pada Allah. Dia ingat benda lain lagi kuat. Jadi kata ulama, sewajarnya mengambil berat amalan yang confirm jelas datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru siapa-siapa yang sayang dengan agama dia, dia akan jaga amalan dia benar-benar maksur. Maksur ni amalan yang tepat yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang terbaik. Justru ma'al hirsi ala an la yuhaddits al-muslimu illa bi azkarin sabitah. Justru orang mukmin tu dia berusaha sedaya upaya dia buat amalan yang confirm, yang jelas datang daripada Rasulullah SAW. Ya? Kerana dia takut kalau dia buat benda yang tak betul, nanti dia akan jadi orang yang melakukan perkara yang dianggap sebagai pendustaan kepada Nabi. Satu amalan daripada Rasulullah, Nabi kata, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang sengaja berdusta ke atasku dan menyebarkan pendustaan ini, na'udzubillah, maka siap sedialah tempat dia di dalam neraka Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi yang itu kita takut. Itu tuan, saya suka nak beritahu masyarakat, kalau kita duk kumpul amalan dalam hadis-hadis sahih pun tak teramal kita tuan-tuan. Kenapa yang kita pergi ambil tempat yang kita pun tak tahu daripada mana? Ya? Jadi kita nak kempen masyarakat kita yang kita sayang ini, kita ambil benda-benda yang jelas, insya-Allah. Dan kalau kita makan pun, kita nak tengok makan yang elok, yang berkhasiat, berzat, yang halal. Apatah lagi makanan roh kita ni. Macam mana kita jaga body, fizikal kita makan, kena tapis, kena elok. Juga amalan makanan rohani juga perlu ditapis. Sedemikian rupa juga tuan-tuan. Baik, dah masuk waktu ke jemaah. Ustaz dan imam kita dah dekat dah. Masuk waktu dah. Dan 3 minit. Baik, saya ambil satu lagi tuan-tuan dengan izin. Saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Nanti kita seterusnya akan jumpa beberapa hadis Nabi.
Satu hadis yang cerita kelebihan berzikir ini, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW daripada hadis Abu Musa Al-Asy'ari, dikata, Nabi kata, "Matsalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan, kata Nabi SAW, sabda Rasulullah, perumpamaan orang yang ingat Allah, yang berzikir kepada Allah, berbanding dengan orang yang tidak ingat Allah. Nabi buat satu perumpamaan yang sangat ekstrim. Apa dia? Seperti orang hidup dengan orang yang mati. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, orang ingat Allah, orang yang berzikir, orang yang solat, orang baca Quran, mereka ini orang yang hidup. Adapun orang yang tidak ingat Allah, sembahyang bang pun tak hirau, ya, apatah lagi nak zikir pada Allah. Orang ni walaupun tubuh badannya nampak macam hidup, tapi pada sudut hukum pemahaman pada hadis ni, Nabi isytiharkan orang itu adalah orang, faham saya cakap bahasa kasar, dia macam mayat. Macam mayat. Dia orang yang tidak hidup sebenarnya. Tapi kalau makan nasi habis 2-3 pinggan, hidup dia. Tapi sebenarnya jiwanya dia tidak hidup. Dia dianggap mati. Bahasa kasar lagi dia kata, bangkai bernyawa. Na'udzubillah min zalik. Maaf dia sebut, sebenarnya orang yang tak solat itu, orang yang tidak tahu langsung dekat dengan Allah, tidak hirau kehidupan dia, tidak tahu Tuhannya Allah SWT. Orang ini walaupun zahirnya hidup, tapi dia dikira mati di sisi agama. Na'udzubillah. Moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah bagi hidayah kepada orang-orang yang masih lagi belum bertemu dengan jalan ingat Allah. Tuan-tuan, kalau kita berkawan-kawan ke ofis, kita jumpa kawan kita, makan ramai, Masya Allah, tapi bila ajak pergi surau, ajak sembahyang, tak nak dia, tuan-tuan. Tak nak dia. Ni kalau bahasa kasar orang kau ni, kalau ikutkan hadis Nabi ni, kira orang mati dah ni. Marah dia sudah. Ya? Mana mati, kau tengok aku hidup sihat apa, ya? Pergi gym, Masya Allah, ya? Badan sadar orang, kan? Tapi kamu sadar macam mana pun kamu, kalau kamu sembahyang pun tak, zikir pun tak, Quran pun tak, kamu diisytiharkan dalam hadis ini, orang mati. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, dalam syarah hadis nanti kita akan tengok, ulama sebut bahawa kita sepatutnya jika ingin dianggap hidup di sisi agama, kita kena jadi orang yang selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan jumpa dalam perbincangan nanti hadis-hadis Nabi, sifat-sifat sahabat, orang yang jiwa mereka hidup. Bukan kata tubuh badan je hidup, tuan-tuan, hati mereka juga hidup, sentiasa ingat Allah SWT. Yang ni yang kita nak. Hati yang hidup ni, tuan-tuan, bila dia terbuat maksiat, dia terbuat benda munkar, dia cepat-cepat terasa, dia cepat-cepat kembali pada Allah. Kalau yang jenis hati mati ni, tuan-tuan, yang jiwa mati ni, dia buat maksiat, dia buat apa pun, dia tak berasa apa dah. Ya? Orang kata hati dah kematu. Hati keras. Ya? Tuan-tuan, tapak kaki kita ni kalau keras, kematu, pijak, duri ke minyak panas, tak rasa apa dah. Yang jenis tak rasa apa ni, hati, na'udzubillah, bila hati yang keras ni tak berasa apa dosa, pahala pun tak kira, dia memang betul lah dia tu dianggap mati. Na'udzubillah. Berapa ramai kita jumpa sebagian orang, dia tenggelam dalam dosa maksiat. Bila sembang dengan dia, kita kata dosa, tak ada apa besar. Saya anggap tak ada apa ni, Ustaz, makan riba tak ada masalah, lepak, naik kelab, main judi, duduk dengan orang perempuan bergaya. Dia tak ada rasa apa. Maksudnya dia dah keras. Tak ada apa. Na'udzubillah. Allah, kita paling takut jika jadi macam ni, Allah biarkan kita. Na'udzubillah. Allah minta jauh kita, isteri kita, anak-anak kita, zuriat kita. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada tergolong orang-orang yang diisytiharkan oleh Nabi kami sebagai orang yang mati ini. Justru antara jalan untuk kita jadi orang yang dianggap hidup di sisi agama, yang Nabi kata, orang yang al-hayy, orang yang hidup ialah orang yang yazkuru rabbahu, yang sentiasa ingat, yang sentiasa zikir, yang sentiasa suka berdoa, yang selalu ingat akan Tuhannya. Orang ini adalah orang yang al-hayy, orang yang ingat Allah, orang yang hidup di sisi Allah. Adapun orang yang la yazkuru rabbahu, yang tidak berzikir, tidak berdoa, tidak jaga solat, tidak memperbaiki dirinya untuk dekat diri pada Allah, diumpamakan dia, na'udzubillah, kal mayyit, seperti mayat, na'udzubillah, yang dianggap mayat, yang tidak lagi bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan dan dikasihi dan dirahmati Allah, nanti kita akan jumpa juga ada hadis-hadis yang lain
Selain Nabi buat perumpamaan orang, Nabi juga buat perumpamaan. Nabi kata perumpamaan rumah yang diingat akan Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak diingat akan Allah di dalamnya juga dianggap macam rumah tadi, rumah hidup dengan rumah mati. Juga satu riwayat hadis yang lain, kalau tadi batang tubuh manusia, ini rumah, ini pun kita sama-sama lah. Dalam rumah tu tak pernah dibacakan Quran, didirikan solat, rumah tu tak jumpa dah amalan-amalan ni. Rumah yang ini bercahaya hidup dia, rumah yang ini rumah yang dianggap baitun kharib, rumah yang sunyi, sepi, yang mati, yang usang, yang tidak ada apa-apa pun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Nawawi ada hurai perkara ini. Imam Nawawi sebut di dalam kitab syarah dia, tuan-tuan, syarah Sahih Muslim, kata fihi an-nadbu ila zikrillah ta'ala fil bait. Hadis yang cerita tentang rumah tadi menunjukkan bahawa disunatkan bagi kita untuk menghidupkan rumah kita dengan zikrullah. Jangan dibiarkan rumah kita tanpa ingat Allah SWT. Jadi rumah yang diingat akan Allah di dalamnya, insya-Allah rumah tadi akan dianggap rumah yang barakah, rumah yang dibacakan Al-Quran, didirikan solat-solat malam, solat-solat sunat, yang dibuka, kalau kita zaman sekarang ni buka orang mengaji, daripada duk pasang menyanyi kan, buka mengaji Quran, terdengar laungan azan, insya-Allah rumah-rumah begini mudah-mudahan dianggap rumah yang hidup, rumah yang ahlinya juga hidup. Ada pun rumah yang satu lagi dianggap sebagai rumah yang dipenuhi dengan benda-benda yang na'udzubillah yang dimurkai oleh Allah. Rumah ini adalah rumah yang sunyi sepi, apatah lagi juga dianggap rumah yang umpama kubur, rumah mayat. Kerana orang yang tak ingat Allah tadi pun dah jadi macam mayat, maka rumah dia tadi dah macam kubur, mayat duduk dalam kubur, maka tidak dianggap ada apa-apa pun bermanfaat bagi demikian. Jadi kesimpulannya, jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, apa yang kita boleh sebut, kepentingan untuk ingat Allah SWT, zikrullah. Yang keduanya, untuk ingat Allah ini, dia tak boleh sembrono begitu. Ya, dia ada panduan. Kerana perkara agama ini ada ajarannya. Oleh kerana itulah Allah hantar malaikatnya bawa wahyu, hantar kepada Rasulullah SAW. Agama ini dipandu dengan wahyu Allah SWT. Jadi wahyu ini Nabi sampaikan kepada kita melalui ajaran-ajarannya. Dan ulama menghimpunkannya, membukukannya dalam kitab-kitabnya, ya, Quran dan hadis Nabi SAW. Maka peranan kita adalah mengambil, belajar, duduk, beramal. InsyaAllah mudah-mudahan yang seterusnya, yang ketiga ialah bila mana kita buat demikian, kita berada dalam kelompok orang-orang yang diisytiharkan, orang yang hidup tubuh badannya, hidup jasadnya, selamat dia daripada tergolong di kalangan orang yang mati jiwanya, juga mati anggota tubuhnya pada hukum apa yang disebut dalam hadis Nabi, walaupun jasadnya nampak dilihat macam dia sasa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT, itu kesimpulan yang boleh kita sebutkan di sini. Semoga jemaah yang dikasihi sama-sama dapat ambil manfaat. Khususnya saya yang cakap ni lah, orang duduk depan ni patutnya dia lagi kuat faham, beramal dengan amalannya. Saya, isteri dan anak-anak zuriat saya semua mohon doa pada ibu ayah dikasihi, supaya kami yang bercakap ni lagilah bertanggungjawab untuk buat apa yang kami buat, bercakap. Dan kita doakan semua jemaah di sini juga sentiasa Allah Ta'ala buka jalan-jalan untuk terus ingat Allah, berzikir dengan amalan-amalan yang diajar oleh Rasulullah SAW, dan juga apa yang dihimpunkan oleh para ulama sehingga kepada saat ini. Maka dengan itu kita akan jadi orang yang sentiasa konsisten ingat Allah. Yang paling penting, kita pergi meninggalkan alam ini dalam keadaan kita sentiasa ingat Allah. Allah ambillah kami dalam keadaan kami dalam keadaan mengingati-Mu ya Allah. Allahumma amin. Sekadar itu dulu ya jemaah. Ya, jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Moga-moga ada manfaat yang dikongsikan di sini. Moga-moga ada perkara yang baik disebutkan di sini. Saya mohon maaf atas salah silap, tutur kata dan sebagainya. Jika ada perkara yang tidak wajar disebut, saya minta maaf banyak-banyak. Saya minta maaf jika terlanjur dalam menyebut perkara yang tidak sewajarnya. Itu kita tangguh dahulu majlis ilmu kita pada pertemuan kita pada hari ini insya-Allah dengan doa penutup majlis. Dan juga doa ini diajar oleh Rasulullah SAW. Nabi sebut dengan ungkapan tasbih kafarah. Sebutan yang betul adalah kafarah. Walaupun biasa viral orang sebut tasbih kifarah kan tuan-tuan. Tapi sebutan yang betul dalam bahasa Arabnya adalah kafarah. Dan maksud tasbih doa juga sebagai kafarah ini penghapus dosa. Ada hadisnya yang disebut, nanti kita bincang.
maksudnya ialah siapa baca doa ni Allah akan ampunkan dosanya jika berlaku perkara yang tidak wajar. Pembacaannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sekadar itu dulu. Terima kasih banyak di atas perhatian jemaah sekalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.